Setiap seorang yang dizalimi, jiran kita, saudara mara kita, kawan kita, tidak kira Melayu, Cina dan India, kita kena mansuhkan kezaliman. Betul. Kita kena kembalikan hak kemanusiaan kita. Kita kena kembalikan hak kemanusiaan kita. Kita tidak mengira bangsa. Di Malaysia ini rakyat tertindas. Ya, salah satu daripada kesesatan dia ajaran Qadiani ini tak payah lain-lain ya, tak payah lain-lain, dia ubah Al-Quran. Ya, dalam itu tak ada ya, tapi dalamnya ada ya. Salah satu daripadanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, ditukar inna anzalnahu fi qadiyan. Ni tukar lailatul qadri itu ditukar qadiyan, fi qadiyan. Ya, nak menyabitkan bahawa Qadiani itu masuk dalam Quran. Ya. Dia ubah satu dia cukup dah, habislah ya. Dia ubah satu tu habislah. Ya. Habis rosak akidah. Tak payah nak siasat yang lain. Saya highlightkan itu. Saya kata kalau Al-Quran yang diubah satu ayat, satu huruf pun cukup. Ataupun diubah satu baris daripada huruf pun cukup. Ya, merosakkan akidah. Yang diubah satu ayat, satu huruf pun cukup. Ataupun diubah satu baris daripada huruf pun cukup. Ia merosakkan akidah. Ia merosakkan akidah. Terdapat sekurang-kurangnya 240 aplikasi Al-Quran digital dalam talian sama ada percuma maupun berbayar, namun perlu berwaspada dalam memuat turun aplikasi itu kerana wujud versi Al-Quran yang diselewengkan dipercayai untuk memurtadkan umat Islam. Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mengesan terjemahan aplikasi The Holy Quran terjemahan bahasa Inggeris yang bercanggah dengan fahaman Ahli-Sunnah wal Jamaah. Laporan khas Ulama Alamaya oleh wartawan Wan Zarul Azri. 20 aplikasi diselidik. Selepas diteliti, ditemukan kesalahan pentafsiran pada The Holy Quran, Arabic Text and English Translation meskipun ayat Al-Quran tidak diubah. Meskipun ayat Al-Quran tidak diubah. Meskipun ayat Al-Quran tidak diubah. Semakan lanjut mendapati aplikasi berkenaan dikelola oleh komuniti Qadiani atau Ahmadiyah yang diharamkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Al-Lahab ataupun surah Al-Masad. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabin watab. Maksudnya binasalah kedua-dua belah tangan Abi Lahab tadi dan binasalah dia. Tetapi dia menterjemahkan bahawa Abu Lahab itu bukanlah Abu Lahab yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia adalah merupakan suatu gelaran bagi orang yang suka mengapi-apikan ataupun melaga-lagakan orang lain. Al-Lahab ataupun surah Al-Masad. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabin watab. Maksudnya binasalah kedua-dua belah tangan Abi Lahab tadi dan binasalah dia. Tetapi dia menterjemahkan bahawa Abu Lahab itu bukanlah Abu Lahab yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia adalah merupakan suatu gelaran bagi orang yang suka mengapi-apikan ataupun melaga-lagakan orang lain. Izuli bimbang versi Al-Quran Qadiani dalam bentuk cetakan dijadikan aplikasi dan boleh dimuat turun secara percuma. Kita boleh kata itulah kesalahan di dalam penterjemahan Al-Quran, tidak mengikut maksud ataupun kehendak ayat itu sendiri, dan mungkin mengikut hawa nafsu lah dalam menterjemahkan sesuatu ayat tadi. Ya qalbi yazkur. Kita digemparkan dengan tajuk berita muka hadapan berita harian Al-Quran dicemari.
Pencemaran tersebut dilaporkan adalah melalui aplikasi versi digital, dipercayai dihasilkan oleh kumpulan ajaran sesat. Melalui gambar handphone yang dipaparkan oleh Berita Harian, jelas terdapat penambahan ayat Al-Quran di dalam aplikasi tersebut. Sebenarnya sebelum penyiaran berita ini, pelbagai pihak telah mendedahkan dan menyebarkan perkara tersebut. Di antaranya ialah pakar motivasi yang terkenal Dr. Tengku Asmadi dan juga Datuk Siti Nurhaliza. Persoalannya sekarang, apakah benar gambar yang dipaparkan tersebut adalah aplikasi daripada Jemaah Ahmadiyah yang diejek dengan panggilan Qadiani? Jemaah Ahmadiyah telah menafikannya dan menuntut keadilan kepada pihak Berita Harian. Mereka telah mengutus surat memohon pihak Berita Harian memberikan bukti bahawa gambar handphone yang dipaparkannya adalah aplikasi yang dihasilkan oleh Jemaah Ahmadiyah. Tetapi selepas 7 hari, pihak Berita Harian gagal memberi sebarang respon. Ini membuktikan berita tersebut adalah palsu dan berunsur fitnah serta hasutan. Jemaah Ahmadiyah telah membuat laporan polis untuk membolehkan pihak polis menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Pihak berkuasa harus menyiasat perkara ini. Pertama, siapa dalang sebenar yang mengeluarkan aplikasi tersebut? Atau siapa yang membuat superimpose yang memasukkan ayat-ayat lain di dalam surah tersebut? Gambar handphone yang dipaparkan oleh Berita Harian telah menyinggung perasaan umat Islam dan menghina Al-Quran. برًا كريمًا محسنًا بحر العطايا والجدا اطلب نذير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا اطلب نذير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برًا كريمًا محسنًا بحر العطايا والجدا اطلب نذير كماله